Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera rakan-rakan semua. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk majalah kami adalah isu pemanasan global. Kami ada 7 orang semuanya, boleh dilihat di sini. Dan untuk isu pertama ni saya serahkan kepada saudara Louis Chong untuk membentangkan. Oke, saya Louis Chong. Saya akan membentangkan introduction mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam iklim yang dapat berlangsung dari beberapa dekad hingga berjuta-juta tahun. Di setiap negara, iklim berubah secara berterusan. Pada asasnya terdapat banyak sebab untuk perubahan iklim. Perubahan iklim ini boleh dirujuk daripada perubahan signifikan, statistik, dalam purata keadaan iklim, dan berbagai-nya. Dalam jangka masa yang panjang, biasanya dekad atau lebih. Antara penyebab perubahan iklim yang berlaku disebabkan seperti pendorong luaran, proses semula jadi dalam bumi, ataupun perubahan antropogenik terus. Ini boleh berpunca daripada sebagai kategori menurut dalam komposisi atmosfera dan penggunaan tanah. Perubahan-perubahan ini boleh berpunca daripada berbagai kategori faktor seperti bahan api fosil, dan perindustrian. Secara ringkasnya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung telah mengubah komposisi atmosfera global. Perubahan iklim adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara. Perubahan iklim dapat didefinisikan sebagai perubahan persekitaran bumi dari masa ke semasa. Sebilangan penyelidik telah mendefinisikan perubahan iklim sebagai hasil proses semula jadi bumi, dan sisi lain sebagai dari mereka telah mendefinisikan sebagai aktiviti dari aktiviti manusia. Dalam perubahan iklim dan lebat, perubahan suhu dan keadaan cuaca ekstrim disertakan. Perubahan iklim memberi kesan terhadap bekalan makanan, bekalan air, dan sebagainya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menangani isu seperti alam sekitar dan pelbagainya. Pihak sama ada pihak kerajaan, pihak swasta, dan masyarakat sendiri. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai kekurangan dan had dalam menetapkan langkah-langkah tersebut. Tugasan yang dijalankan ini bertujuan agar dapat mengenal pasti kekangan dan cabaran, kemudian mengesyorkan penyelesaian yang lebih efektif dan efisien. Dan seterusnya saya akan pas kepada rakan untuk membentang. Thank you. Pada yang kita tahu sekarang kan, punca ini pemanasan global disebabkan ada beberapa faktor, tapi saya Renda akan membentangkan disebabkan oleh perbuatan manusia. Seperti mana yang kita tahu pada zaman ini sekarang lah, kita nampak bahang matahari terlalu panas di luar sekarang. Ini disebabkan kita punya atmosfera semakin menipis. Disebabkan juga disebabkan pencemaran yang dilakukan oleh setiap objek hidup yang ada di dunia sekarang lah. Kalau kita tengok sekarang pembakaran terbuka semua, dan setiap tahun juga kalau kita tengok di Indonesia orang membuat pembukaan hutan secara besar-besaran. Itu yang menyebabkan jerebu dan juga atmosfera kita semakin menipis. Cabaran terbesar yang kita hadapi hari ini adalah pertumbuhan pesat populasi di dunia sekarang nih, dan menyebabkan pencemaran yang tinggi. Makin tinggi populasi, makin tinggi juga pencemaran. Ini disebabkan
kekurangan kesadaran di kalangan masyarakat sekarang lah, dunia sekarang ini lah. So antara yang kita nampak sekarang ialah penebangan hutan, yaitu buat site clearing, masih clear ini hutan sekarang untuk mendapatkan kayu itu menjadikan sebagai untuk pembangunan mana-mana sekarang. Tapi mereka tidak sadar penebangan hutan. Kalau kita tinggal penebangan hutan kan berjuta-juta hektar hutan ditebang setiap tahun. Jadi kalau kita nampak ini hutan ini kan normally kalau pokok ini dia simpan ini karbon di dalam dalam pokok inilah, dia simpan karbon dalam pokok dan mengeluarkan dari udara dan mencegah dari diserap ke atmosfera. Selain daripada itu juga, kalau kita tengok sekarang di laut sekarang penolakan laut secara besar-besaran, secara berlebihan. Kita tengok berapa juta nelayan sekarang di dunia, mereka menangkap dengan kadar yang banyak. Maksud kita sekarang ini, populasi di negara ini mungkin let's say 10%, penangkapan dia membuat 20%. Jadi yang lain itu kan dia menjadi dia menjadi sayang lah, kalau gitulah. So selain daripada itu juga kepenggunaan ini normally yang macam sekarang kita tengok sekarang nowadays banyak sudah vape, disposable vape begini, kayak buang punya. Ini menyebabkan pencemaran. Setiap kali habis kita akan buang, sebab itulah kita punya tapak pelupusan sampah sekarang makin hari makin bertambah. Oke, kalau saya tengok di sini kita membuat awareness lah, kita perlu buat ini apa awareness lah, membuat awareness kepada semua orang betapa pentingnya kita menjaga kita punya alam sekitar sekarang ini lah. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, so aktiviti perindustrian antara sebagian besar punca pemanasan global dan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan bahan kimia yang boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada orang awam. Antara industri yang sangat menyumbang dalam pencemaran dan pemanasan global ialah perkilangan dan industri pembinaan. Industri perkilangan, pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri terus ke udara. Antara kesan pencemaran udara adalah penipisan lapisan ozon, jerebu dan hujan asid. Dan seterusnya adalah industri pembinaan bangunan. Walaupun pembangunan menjadi lambang kemodenan satu negara, namun industri pembinaan juga memberi kesan sampingan kepada berlakunya pencemaran udara. Ia juga menyebabkan debu-debu naik dan pertebangan di udara menyumbangkan kepada pencemaran udara dan kesan kepada kesihatan orang awam. Berdasarkan tahap indeks pencemaran udara API di Kota Kinabalu masih dalam keadaan sederhana iaitu 61 API. Manakala kawasan luar bandar Sabah, tahap API lebih rendah berbanding kawasan bandar. Oleh itu, tidak dinafikan setiap pembangunan ini membawa kepada kemudahan manusia. Namun, sekiranya perancangan yang teliti tidak dilaksanakan, dibantu dengan teknologi semasa, pencemaran udara pasti dapat dikurangkan. So, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Tuan Pengurusi, Muhammad Faid, dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera dan selamat petang. Saya akan membentangkan punca utama kenapa pemanasan global terjadi lah.
seperti yang Anda nampak dalam tulisan yang besar, sebanyak 21,3 bilion, bukan 121. Minta maaf atas typing error. Sebanyak 21,3 bilion tan karbon dilepaskan setiap tahun dan angka ini semakin meningkat. Ini adalah kajian cash daripada seluruh dunia. Sebelum saya teruskan, definisi bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk daripada rebutan dan mampatan sisa tumbuhan dan haiwan di zaman prasejarah berjuta tahun dulu. Bahan bakar fosil adalah arang batu, petroleum, dan gas asli. Bahan-bahan bakar ini memang stabil untuk digunakan dan boleh dipercayai, namun ia akan mengeluarkan asap dan kesan yang signifikan dengan alam sekitar lah. Bahan-bahan tersebut akan kekal di udara apabila dilepaskan. Dan yang akan menggunakan karbon tersebut hanyalah tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kalau dalam dunia, letupan hutan adalah tidak mencukupi untuk menggunakan sebanyak 21,3 bilion. Sebelum itu saya mohon maaf kiranya ada bunyi-bunyi binatang lah. Sebanyak 102,3 million ton of energy tenaga dihasilkan melalui bahan bakar fosil ini. Jadi dengan peratusan 96,3 pengeluaran tenaga harian, ia adalah amat penting untuk kegunaan harian. Tetapi dengan sumbangan 96,3 pencemaran, ia juga amat membimbangkan. Bagi negara-negara yang maju seperti di negara yang telah maju seperti di Eropa ataupun di Amerika Syarikat, mereka telah pun menggunakan berbagai sumber kuasa yang lain seperti kincir angin dan semua itu. Tapi bagi negara ketiga seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, kebanyakan di Asia Tenggara inilah masih bergantung sepenuhnya kepada bahan bakar fosil. Dan angka ini semakin meningkat setiap tahun disebabkan oleh pembangunan. Syukur alhamdulillah di Malaysia kesan gas rumah hijau adalah tidak terlalu ketara karena dalam keluasan Malaysia 60% daripada keluasan Malaysia kita sendiri adalah masih diliputi oleh hutan. Jadi gas yang dilepaskan itu dapat diserap dengan cepat jika di Malaysia. Dan terdapat satu jenis hutan yang efektif dalam menyedot karbon tersebut, yaitu hutan paya gambut. Ia juga terdapat di Indonesia, tetapi kadar penggunaan karbon di hutan tersebut sudah menurunlah. Di Malaysia terdapat 3 hutan, di Semenanjung, di Sarawak ada, dan di Sabah ada, dan ia menyumbang dalam penstabilan pemanasan global inilah. Walaupun dia hanya luas 1,5 hektar daripada 1,54 juta hektar daripada 19,5 juta hektar, tetapi kalau dibandingkan kadar peresapan karbon tersebut, hutan paya gambut ini lagi menyerap gas ni lah. Jadi ini ada signifikan juga dengan program yang akan kita jalankan nanti. Kita perkenalkan hutan paya gambut tersebut kepada golongan sasar. Nanti kita akan bentang selepas ini. Oke, kesan bahan aktif fosil di dalam dunia industri adalah besar. Sekiranya ia terus dihentikan penggunaannya, ia akan memberi impak yang besar lah. Walaupun sama juga dia punya impak kepada alam sekitar. Jadi untuk jalan penyelesaian jangka panjang, manusia ataupun kita sendiri ataupun kita yang telah belajar dalam dunia kejuruteraan ini perlu beradaptasi dengan sumber tenaga lain yang ada, seperti angin, seperti matahari,
walaupun harganya lebih mahal, tetapi jika dibandingkan dengan kesejahteraan untuk generasi akan datang, mungkin kita patut buatnya secepat yang mungkin. Itu saja saya punya pembentakan. Terima kasih, kembali kepada Tuan Presiden. Oke, apapun terima kasih Saudara Nur Zaili dengan pembentangan daripada untuk tajuk bahan aktif fosil. Seterusnya kita pergi kepada apakah penyelesaian yang dapat kita buat ataupun yang telah dijalankan selama ini untuk mengatasi masalah pemanasan global yang kita hadapi sekarang. Oke, untuk pertamanya adalah dengan penggunaan tenaga hijau yang sekarang sedang popular diaplikasikan. Antara sumber tenaga hijau yang digunakan sekarang adalah kincir angin, hidroelektrik dan juga solar. Bagi kincir angin ini merupakan satu sumber tenaga yang boleh dikatakan sebagai yang permulaan pernah dibina, sebabnya pada tahun 1887 kincir angin yang dapat mengeluarkan kuasa elektrik telah dibina di Scotland, dan sejak dari itu ia mula popular digunakan pada tahun 1930. Kalau ikut kajian yang dijalankan di dataran tinggi Yunan Huichao di China, ada satu ladang kincir angin yang terdapat di sana. Bagi satu ladang tu dia mampu menghasilkan menjanakan tenaga elektrik sebanyak 4,000 hingga 6,000 megawatt hour. Kalau dikira tenaga elektrik ini secara purata, ia mampu menjana sebanyak 160 hingga 230 buah rumah selama sejam untuk masa setahun. Jadi bayangkanlah berapa banyak yang penjimatan yang boleh kita dapat daripada penggunaan kincir angin. Lepas tu kelebihan green technology ataupun sumber tenaga hijau ini adalah ia tidak akan pupus sebab menggunakan dikatakan menggunakan khas seperti angin yang tidak akan pupus, air dan juga tenaga matahari. Untuk kedua pula adalah empangan hidroelektrik. So empangan ini kalau kita lihat di sini adalah contoh empangan Hoover yang terletak di Amerika Syarikat, di Nevada. Siap dibina pada tahun 1936. Tenaga elektrik yang terhasil daripada hidroelektrik ini mampu menghasilkan lebih tinggi berbanding dengan jana kuasa nuklear kalau dikirakanlah. Dan satu kelebihan utama yang dapat diberikan oleh empangan adalah ia menjadi sebagai satu tempat simpanan air untuk sesebuah tempat lah. Contohnya kalau di sini di Nevada ni, sejak pembinaan kawasan Las Vegas telah menjadi maju, dan salah satu juga contohnya di Melaka ni kita dapat lihat yang sumber air ada lebih stabil lah, sebab ketinggian air itu dapat dikawal. Yang ketiga adalah penggunaan solar. Untuk pengetahuan, solar ni sebenarnya tenaga matahari mampu menghasilkan sebanyak 18,000 terawatts. Tapi yang kita perlukan di seluruh dunia hanyalah 9 terawatt sahaja. So jika dibandingkan dengan kadar ini, lebih banyak lagi kita dapat gunakan jikalau dapat dimajukan lagi tenaga solar ni lah.
Satu kelebihan penggunaan tenaga solar berbanding dengan kedua-dua kincir angin dan hidroelektriknya adalah tenaga solar ni dia lebih mampu milik kerana harganya mampu dimiliki oleh setiap rumah, tidak terlalu mahal berbanding empangan hidro dan juga kincir angin yang mungkin memakan hingga berbilion ringgit, tetapi tenaga solar mampu dimiliki oleh setiap rumah. Jadi itulah kelebihan antara kelebihannya. Dan ketiga-tiga sumber ini tidak akan menghasilkan apa orang cakap sebagai kesan karbon kepada alam sekitar, dan ia mampu mengurangkan impak negatif kepada alam sekitar. Dan itu sekian saja. Saya teruskan kepada saudari Maisarah untuk membentangkan pengurusan sisa buangan lestari. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, jadi langkah penyelesaian seterusnya ialah dengan pengurusan sisa buangan. Jadi pengurangan dan pengitaran semula sisa buangan dapat membantu dalam isu pemanasan global daripada pengedaran, pengaplikasian dan pembuatan produk yang sering menjadi tonggak utama dalam hal ini. Jadi dengan pengurusan sisa buangan, aktiviti seperti pengurangan pelepasan gas metana dapat dikurangkan dan sekaligus meningkatkan penciptaan tenaga dan penyerapan karbon hutan yang dapat kasih bendung gas rumah hijau yang banyak berkait rapat dalam untuk mencegah itu sisa buangan lah, pencegahan pengitaran sisa buangan. Jadi pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, dan salah satunya pertama dengan menggalakkan firma untuk mengurangkan sisa komersial dalam penghasilan produk. Kedua ialah menambahkan cukai insentif bagi teknologi hijau dalam bajet 2014. Ketiga ialah meluaskan pusat kitar semula agar dapat diakses dalam masyarakat untuk memperoleh sisa buangan dan komponen penting yang boleh dikitar semula. Seterusnya ialah melantik Waste Eco Park Manager untuk menjalankan koordinasi, implementasi dan operasi dengan efektif dan efisien. Dan akhir sekali ialah mengadakan polisi untuk menggalakkan masyarakat serta industri, apa-apa jenis industri lah, construction dan sebagainya untuk mengamalkan kitar semula. Jadi kita juga boleh mengurangkan sisa buangan dalam peringkat individu dan juga komuniti setempat, iaitu dengan pertama, refuse what you don't need, which is maksudnya mengelakkan diri daripada barang yang tidak diperlukan. Jadi kalau kita sebagai masyarakat kan kita harus membezakan keperluan dan kemahuan. Jadi kalau kita dapat kasih beza tu permintaan produk, kilang-kilang boleh tahu yang mana satu permintaan produk yang kita mau, begitu. Jadi kalau kilang-kilang dapat mengurangkan itu pengeluaran produk, jadi diorang kuranglah untuk menghasilkan pelepasan gas rumah hijau yang banyak memainkan peranan yang signifikan dalam penghasilan dan pengangkutan barangan tersebutlah. Jadi kedua ialah dengan reduce what you don't need, iaitu mengurangkan barangan yang tidak diperlukan. Jadi sebagai pengguna yang bijak, barangan keperluan seharusnya dibeli secara pukal berbanding barangan yang dipack secara individual lah, begitu. Jadi bagus kita beli secara borong banyak daripada kita beli yang pack-pack. Jadi boleh kasih kurang penggunaan tersebut lah. Ketiga ialah reuse what you can reduce, iaitu menggunakan semula barang yang tidak boleh dikurangkan. Jadi hal ini dapat mengurangkan penghasilan semula karbon dalam jangka masa yang lama. Penggunaan semula juga dapat menggunakan permintaan bahan mentah dengan secara langsung mengurangkan impak iklim. Keempat ialah recycle what you don't need, iaitu mengitar semula barangan yang tidak diguna pakai. They actually mengitar semula ini tidak sangat efektif untuk mengurangkan sisa buangan sebab dia memerlukan pengangkutan untuk mengangkat itu barangan ke tempat proses pengitaran semula. Jadi dia sebenarnya tapi dia dapat memendekkan proses untuk mengekstrak bahan lah daripada permulaan.
Dan akhir sekali ialah recover what you can recycle, iaitu membaik pulih barangan yang tidak boleh dikitar semula. Jadi definisi membaik pulih ialah mengubah suatu barangan daripada bentuk atau barangan yang lain agar boleh digunakan pakai untuk pembakaran sisa untuk menghasilkan tenaga baru seperti tenaga elektrik yang boleh dibekalkan kepada industri pertanian dan sebagainya. Jadi salah satu membaik pulih semula tenaga ialah dapat mencegahkan penggunaan gas rumah hijau dan penggunaan fossil fuels. Okey, itu saja. Jadi kita boleh pas pergi Walter lah. Sudah. Okey, thank you kepada Tuan Pengerusi. Okey, setelah kita memahami isu pemanasan global ni, kesan pemanasan global, punca utama pemanasan global, langkah utama penyelesaian isu pemanasan global, dan sekarang kita akan tengok fakta dan ini kajian kes lah. Dan okey, kajian kes ni lebih bertumpu kepada Menara Tun Razak Exchange, iaitu satu-satunya projek yang mega projek yang ada di Malaysia sekarang. Konsep bangunan hijau ini dirancang untuk membantu mengurangkan penggunaan tenaga air, sumber semula jadi, namun memberikan kualiti dan keselesaan kepada persekitaran. Sebagai contoh, bila ini Menara Tun Razak Exchange dia siap nanti, dia lebih bertumpu kepada konsep hijau, rumah hijau. Jadi kalau rumah hijau dia satu skala yang kecil, tapi yang ini satu skala yang besar di mana kos pembinaan Menara Tun Razak Exchange ini menelan belanja sehingga 40 bilion ringgit. Namun penggunaan konsep bangunan hijau, segala-gala aplikasi yang digunakan dalam bangunan ini dia berkonsepkan serba memang jimat jimat tenaga, dan konsep hijau itu tetap ada. Maksud dia sebagai salah satu cahaya yang memantulkan ke dalam bangunan ini sebagian besar adalah melalui cahaya dari luar. Dia tidak menggunakan sumber elektrik yang banyak. Bangunan hijau adalah satu ruang dan penggunaan tenaga secara efisien yang boleh menawarkan persekitaran hidup yang sehat kepada penghuni serta penggunanya. Okey, ditambah lagi konsep rumah hijau boleh dikategorikan sebagai rumah untuk selama-lamanya bagi pengguna. Bangunan hijau adalah bangunan yang mempunyai kesan sampingan yang rendah terhadap penduduk setempat, wilayah maupun ekosistem secara keseluruhan. Bermaksud walaupun pembangunan Menara Tun Razak Exchange berada di tengah-tengah kota Kapandaraya, tetapi di persekitaran dia akan menyokong segala pembangunan yang lebih kepada sumber hijau. Artinya dia akan kekalkan ekosistem yang segar sepanjang zaman atau dalam selama-lamanya. Okey, 3 objektif asas iaitu pertama adalah untuk pemeliharaan sumber air asli seperti kayu, plastik, kertas, air dan sumber asli lain. Kedua, peningkatan kecekapan tenaga adalah satu cara untuk mengurangkan kegunaan tenaga yang berlebihan selain meningkatkan kualiti udara sekaligus mengurangkan impak pemanasan global. Dan yang terakhir, yang ketiga, peningkatan kualiti udara dalaman juga diberi penekanan kerana kualiti udara dalaman yang buruk adalah disebabkan oleh pengeluaran gas kimia yang terdapat dalam bangunan. Oleh itu, sekiranya Malaysia lebih cenderung untuk menggunakan konsep bangunan hijau, dan inilah salah satu teknik untuk kita aplikasikan bersama. Ya, sekian. Terima kasih Saudara Walter atas pembentangan tentang kajian kes beliau terhadap bangunan hijau yang dibina di Menara Tun Razak Exchange. Dan sebagai penutup kepada pembentangan kami, kumpulan 2 pada hari ini,
Salah satunya isu pemanasan global ini bukanlah sesuatu yang baru, malah berlanjutan selama beberapa tahun sebelum ini. Dan kesannya yang kita rasa sekarang ini sangat signifikan, sangat terasa pada tahun dahulu. Jika dilihat pada tahun-tahun yang lepas, 10 ataupun 20 tahun lalu kita mempunyai musim tengkujuh dan dapat menganggar musim tengkujuh, tapi sekarang ini agak susah sedikit lah sebab keadaan cuaca yang tidak menentu. Ini merupakan salah satu kesan lah yang terjadi akibat pemanasan global. Dan cara yang terpenting sekarang ini adalah dengan mengurangkan pencemaran gas daripada pembakaran bahan bakar fosil. Itu yang paling penting lah, sebab ini merupakan salah satu punca yang paling utama, paling signifikan yang dapat kita lihat. Dan salah satu antara negara-negara yang telah mengambil langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global ini antaranya adalah negara di Eropah, di mana mereka mengambil langkah untuk menghentikan pembelian minyak sawit daripada Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah salah satu pengeluar minyak sawit yang boleh dikatakan terbesarlah di dunia, tapi mereka langkah ini bertujuan untuk mengurangkan penebangan hutan yang dilakukan Malaysia untuk penanaman sawit itu sendiri. So itu adalah langkah yang dilakukan oleh negara Eropah. Lepas itu jika dilihat Presiden Joe Biden yang baru, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang baru pun telah mengutamakan penggunaan tenaga hijau sebagai tenaga utama, dan secara langsung dapat kita lihat sekarang ini dengan pertumbuhan industri yang pertumbuhan teknologi yang tidak menggunakan bahan bakar seperti kereta elektrik. Jadi itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Amerika Syarikat lah. Dan kalau kita lihat dengan kesan yang kita rasai sekarang ini, amatlah penting untuk kita mengambil langkah yang sama. Jadi kita harap agar generasi akan datang dapat menghirup udara segar berbanding kita yang sekarang ini lah. Dan kita harap supaya iklim yang berubah sekarang ini dapat kembali kepada yang asal, cuaca kita dapat kembali kepada yang lebih normal, dan mungkin anak cucu kita yang akan datang dapat hidup dengan lebih selamat dan lebih selesa. Itulah kepentingannya langkah untuk mencegah pemanasan global yang patut kita ambil bermula dari sekarang. Jadi itu saja, sekian, terima kasih pembentangan tentang pemanasan global daripada kumpulan 2. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.